الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. InsyaAllah kita akan sama-sama mengulang kaji pelajaran di dalam ilmu tasawuf pada kitab yang bertajuk Adab fi Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita akan masuk pada fasal yang pertama, faslun fi anna awwal at-tariq al-awwal at-tariq ba'ithun qawiyyun wa innahu yajibu taqwiyatahu wa hifdhuhu wa ijabatah, iaitu satu fasal pada menyatakan bahawasanya awal perjalanan seorang murid ataupun salik adalah dorongan yang kuat dan dia wajib menguatkan, menjaga dan menerimanya. Jadi kata pengarang, i'lam, qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin, i'lam anna awwal at-tariqi ba'ith qawiyya yuqdhafu fi qalbi al-'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yuhathuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad-daril akhirah وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها. Kata pengarang yang bermaksud, ketahuilah olehmu, yakni wahai si penuntut ilmu, wahai hamba Allah yang nak berjalan menuju Allah, bahawasanya awal perjalanan seorang salik adalah dorongan hati yang kuat, yang dilemparkan, yang dilontarkan, yang dicampakkan ke dalam ataupun di dalam hati seseorang hamba. Jadi mula-mula kebiasaan perjalanan seseorang yang berjalan di jalan Allah Ta'ala itu adalah diberikan Allah Ta'ala suatu kecenderungan
ataupun dorongan ataupun kehendak yang kuat di dalam hati untuk apa? Untuk mendapat, untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga yang menggelisahkan dan yang menjadikan ia cemas dan yang menggalakkan ia atas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan hari akhirat. Jadi kalau seseorang itu dia dah mula mendapat petunjuk daripada Allah, akan dapat dia rasakan bahawasanya Allah memberikan dia hidayah untuk kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, dan menjadikan tujuan hidupnya untuk akhirat semata-mata. Dan juga atas berpaling dari dunia dan angan-angan manusia. Yang sibuk mereka itu dengannya, dengan dunia dan angan-angan mereka ataupun urusan mereka. Daripada mengimarahkan dunia, yakni menghimpunkan, dan juga dikata mengimarahkan dunia, membina urusan dunia dia, dan menghimpunkan kekayaannya, menghimpunkan kemewahan dunia, dan menikmati, yakni berseronok ataupun memuaskan hawa nafsunya dengan nikmatnya nikmat dunia, dan tertipu dengan keindahannya, yakni berbangga dengan keindahannya dunia. Baik. Jadi disebutkan, orang-orang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu apabila diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendorongnya mendekati Allah Subhanahu wa taala, dia ingatkan akhirat, jadi dia ada tanda dia menjauhkan diri dia daripada dunia, seperti mana kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Jadi maksud menjauhkan diri daripada dunia tu bukan makna tidak bekerja, tidak berusaha, tidak berbuat apa-apa, duduk tenang, tak buat apa-apa, tidak. Maknanya tidak menjadikan dunia itu sebagai matlamat. Walaupun dia bekerja, dia tahu kalau tidak kerjanya itu dengan perbuatan kerja itu membawa hasil ataupun natijah, rezeki yang halal. Kalau tidak membawa kepada rezeki yang halal, maka dia tidak akan kerja. Masalahnya dia cari juga, ikhtiar juga, cari yang halal, walaupun benda tersebut tidak mendatangkan hasil yang lumayan seperti mana kerja yang sedia ada. Masalah di situ. Dia orang yang berangan-angan, yang sibuk manusia dengannya. Kenapa dikatakan angan-angan? Sebab tu dikatakan antara penyakit yang kena pada manusia adalah panjang angan-angan, nak hidup lama di dalam dunia. Sedangkan Nabi sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahawa umur manusia ni baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70 saja. Usia secara purata, ada yang lebih 100, tapi setakat ni kita dengar lebih daripada 100 berapa? Mungkin 160 ke 150 ke, atau macam mana. Siapa yang mungkin dia ada maklumat mungkin boleh beritahu. Tapi takat ni katalah 200 tahun lah. Tak ada lagi kita dengar kan. Umur berapa cik? Tok, umur berapa tok? 200 lebih-lebih sikit. Tak ada lah. Tak ada lah kita begitu umur. Kalau 100 lebih tu barangkali ada. Jadi
tidak panjang angan-angan dia. Dia tahu bahawasanya ya benda perkara tersebut ya membawa kepada dia lupa akan mengingati Allah, lupa akan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Lagi pula disebutkan mengimarahkan dunia, makna dia bina kehidupan dunia dia bersungguh-sungguh tanpa dia memikirkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Langsung tidak. Dia tidak memikirkan sama sekali. Dia pulun hanya untuk dunia semata-mata. Dan menghimpunkan kekayaannya selagi mana boleh, selagi mana dia kerat, ya, dia kumpul. Tak kira bukan salah jadi kaya tu, tidak, ya. Tidak salah menjadi kaya itu. Bahkan dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin dia disebutkan ya maqam orang yang fakir ataupun miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur, yang mana satu lebih utama? Lebih tinggi ranking dia. Ranking ni di sisi Allah lah ya, bukan di sisi kita. Orang kaya kita sanjung, orang miskin kita apa? Tak boleh hina ke apa, tak boleh. Jadi disebut ya orang yang fakir dan juga ataupun miskin yang bersabar dengan golongan yang kaya dan bersyukur. Siapa lebih utama? Ada 3 pendapat ulama disebutkan ya. Yang pertama, orang yang fakir ataupun miskin itu ya yang bersabar, dia kedudukan dia lebih utama daripada orang yang kaya yang bersyukur. Satu pendapat yang lain menyebutkan bahawasanya orang yang fakir ataupun miskin yang bersabar sama level kedudukannya dengan orang kaya yang bersyukur. Satu lagi riwayat menyatakan bahawa orang kaya bersyukur lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang sabar, orang yang fakir ataupun miskin dan bersabar. Ala kulli hal, apa-apa pun ya, kedudukan kedua golongan ni mulia di sisi Allah ya, di sisi Allah. Di situ. Jadi sebab antaranya orang kadang-kadang orang tak perasan ya, kemiskinan ataupun kefakiran itu merupakan ujian yang nyata, tampak dan nyata. Apa maksud dia? Kalau orang miskin biasanya kalau dia tak tunjuk kalau bukan dia tunjuk kemiskinannya, memang diri dia miskin. Orang tahu keadaan dia, mungkin kenderaannya, pakaiannya, tempat tinggalnya dan sebagainya. Kelihatan ujian yang Allah berikan kepada dia zahir nampak. Zahir kelihatan nampak. Itu dikatakan ujian yang zahir. Manakala orang yang diberikan kekayaan ataupun orang yang diberikan kemewahan, dunia datang kepada dia, merupakan ujian yang tersembunyi. Ujian sebenarnya. Adakah dia boleh handle? Adakah dia boleh jadi orang yang tidak sombong ataupun tidak riak, tidak sum'ah, tidak ujub pada diri dia? Nampak di situ. Jadi orang fakir miskin pun diuji, orang kaya pun diuji. Cuma ujian yang zahir nyata, ujian yang tersembunyi yang tak nampak di situ. Jadi itu yang disebutkan. Jadi dalam muqaddim dalam fasal yang pertama, pada perenggan yang pertama disentuh oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengenainya. Orang yang berpaling daripada dunia, dia dapat petunjuk daripada Allah. Dia paling dari dunia, tak panjang angan-angan dia tak sibuk nak membina dunia dan juga menghimpunkan harta kekayaan, dan dia tidak menikmati keseronokan ataupun memuaskan hawa nafsu syahwat dia semata-mata untuk dunia, dan tidak pula dia tertipu dan hanya membangga-banggakan kehidupan dunia ni. Tidak.
Dia nampak perkara ini, ad-dunya mata'ul wurud. Dunia ini hanyalah semata-mata tipu daya, bukan hak yang sebenar. Kerana hak yang sebenar itu adalah di akhirat. Sebab tu kita pernah sebut dalam kuliah yang lepas, ada golongan yang dunia kepada dunia, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dunia kepada akhirat, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, akhirat kepada dunia. Dan yang keempat, akhirat kepada akhirat kembali kepada akhirat kepada akhirat. Jadi empat golongan ini, dunia kepada dunia, dia kehidupan dia, matlamat dia hanya berkisar kepada dunia semata-mata. Kalau dia kerja, balik kerja ke ataupun belajar ke, buat apa saja, tak ada langsung matlamat akhirat, tak ada langsung diniat kerana Allah, tak ada langsung dia nak ikut syariat Allah Ta'ala. Dia buat ikut suka dia, law dia, di situ dia punya peraturan sendiri gitu. Tapi kalau orang dunia kepada akhirat, walaupun dia bekerja, dia belajar, dia berniaga, apa saja nampak buat benda macam benda dunia, kan benda nampak benda dunia, tetapi matlamat dia akhirat. Niat dia kerana Allah, ikut undang-undang syariat Allah Ta'ala, nak dapat keredaan Allah. Kan tak sama. Orang yang berniaga, dia ni niaga nasi lemak juga, dia ni pun nasi lemak juga, tapi cara dia buat lain. Bahan yang dia belikan, bahan yang elok, sebelum memasak baca bismillah dulu, sedang memasak banyak-banyak selawat kepada Nabi SAW, begitu. Lepas tu dia niat dengan niat yang baik, ya Allah, orang yang makan makanan aku ni, biarlah yang makan ni jadi tambah iman dia, tambah takwa dia, tambah petunjuk baginya, dimurahkan rezekinya. Padahal dia buat nasi lemak saja, atau dia buat kuih saja, tapi kerja buat dia di situ. Jadi berbeza. Jadi bahan yang tak elok dia tak guna. Ni kalau makan naknya ke orang, kalau orang tak heran, dia tak heran, dia tak kisah benda tu. Jadi di situ, jadi kerja buat yang sama, jual nasi lemak ke, jual kuih ke, buat apa benda ke, tapi dia buat tu ikut peraturan Allah, niat kerana Allah, nak dapat keredaan Allah. Tak sama orang dunia kepada akhirat. Juga orang yang akhirat kepada dunia tak sama. Dia buat kerja agama tapi niat kerana dunia, niat kerana nama, niat kerana harta, niat kerana masyhur, maka dia akan dapat apa yang dia nak. Di situ. Di situ. Kalau begitulah, maka jadi antara itulah, antaranya kadang-kadang orang agama, orang-orang yang bawa kerja agama tapi kerana tetapi matlamatnya dunia, orang itu yang disanjung-sanjungnya. Namun kalau orang yang bawa agama, niatnya untuk akhirat, perjalanannya benar, ada kalanya orang tu yang dihina-hinanya, diperlekeh-lekehkan. Jadi di mana? Di kadang-kadang kita tak perasan perkara ni. Yang keempat, orang yang akhirat kepada akhirat, golongan akhirat kepada akhirat, perjalanannya semata-mata agama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, walau apa pun terjadi. Sebab tu kalau kita belajar di dalam ilmu tasawuf, yang ni pun ilmu tasawuf kitab ni, disebutkan barang siapa yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia. Contoh macam ni bang, dia tak nak buat baik sebab orang duk kata aku ni semenjak 2 menjak mari masjid surau ni kan, orang kata aku dah jadi pak lebay, gitu. Jadi aku tak selesa lah, tak nak orang panggil aku pak lebay. Aku pun dulu boleh tahan juga, dia kata. Tak berapa elok perangai. Lah ni orang panggil pak lebay dah, sikit-sikit lepas ni pak Bilal, lepas ni pak Imam pula, dia kata. Dia pun kata macam tu. Aku tak mau main dalam masjid setialam, dia kata. Meninggalkan amalan yang baik kerana manusia,
pun riak nama dia. Dia nama riak. Di situ. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Bila orang duk kata lagu tu begini, jangan kita berhenti. Dan jangan pula kita buat kerana orang. Jangan tak tahu aku sekarang ahli masjid, ahli surau. Jangan pula macam tu. Nampak tak? Permainan tu nampak tak? Twist. Dia punya twist tu, pusingan tu kan. Nampak macam tak nampak, tapi dia ada. Tu. Jadi bila apa-apa pun kita kembalikan kepada ilmu, rujuk kepada guru-guru, dan insya-Allah hidup kita akan terpandu. Begitulah Al-Imam Abdullah bin Ali Wahadad, beliau karang kitab ni tuan-tuan, bukan saja-saja anak murid beliau yang minta beliau untuk tuliskan ataupun berikan tuliskan satu kitab bagaimana untuk berjalan menuju Allah Ta'ala. Jadi permintaan daripada anak murid beliau tunaikan, dan kita sendiri yang dapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Jadi Imam Al-Haddad beritahu pada perenggan pertama dah, siap-siap orang yang betul-betul berjalan di jalan Allah, mula-mula dia dapat petunjuk tu daripada Allah. Sebab tu petunjuk atau hidayah ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama hidayah berbentuk umum, yang kedua hidayah berbentuk khusus. Banyak orang ada kalanya mereka beranggapan hidayah tidak menerpa dalam kehidupan dia. Dia rasa hidayah, aku tak dapat hidayah dia. Kadang-kadang dia tak rasa dia dapat hidayah walau nama dia Hidayah. Kalau lelaki kadang nama lelaki Nur Hidayat. Ada juga yang kita ingat perempuan saya kan. Ada nama lelaki kawan saya Nur Hidayat. Gitu. Hidayat tu hidayah lah, sama kan. Ada hidayat. Jadi dia kata walaupun nama dia Hidayat, tapi dia tak dapat hidayat katanya. Maknanya dia tak faham, walau namanya sendiri Hidayat, dia tak faham tentang hidayat itu sendiri terbahagi kepada dua. Kalau orang perempuan jarang nama Hidayat kan, Hidayah. Gitu. Jadi dia tak faham makna hidayah, iaitu ulama bahagikan kepada dua, iaitu hidayah berbentuk umum, dan yang kedua hidayah berbentuk khusus. Hidayah yang berbentuk umum ni semua manusia dapat, tak kira siapa. Janji dia tak gila bang. Janji dia tak gila. Kalau gila tak boleh kata apa. Itulah. Sekarang manusia ni banyak stres, Kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun, kalau dia delusion, delusion, halusinasi, gitu. Saya dalam perjalanan tadi ada ujian daripada Allah, nak berjalan tadi entah apa, jadi ada hamba Allah ni, itulah berhati-hati dah kat jalan raya ni. Kadang-kadang macam-macam orang, macam-macam orang. Jadi kadang-kadang kita ni, kalau orang putih kata, kita macam mana kita berada, kita wear somebody else's shoes, pakai kasut orang lain, tengok macam mana. Kita cuba kadang menyelami, kadang orang mungkin ada masalah dia tersendiri, tetapi ada kalanya begitu, kalau manusia tu dia tidak terpandu dan sebagainya, jadi dia boleh buat benda-benda yang luar daripada batasan lah. Cuma alhamdulillah tadi perjalanan saya ke sini Allah Ta'ala selamatkan. Ringkas cerita, biasanya pengalaman saya kalau baca kitab Adab Sulukil Murid ni memang ada ujian banyak. Saya sendirilah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan mudah-mudahan Allah bagi selamat lah, insya-Allah. Pengalaman saya ni memang kitab ni masya-Allah tabarakallah. Yang penting selamat. Kalau tidak tadi mungkin saya tak sampai tuan-tuan. Saya harap saya nampak tuan-tuan faham apa saya maksudkan ni. Dia boleh jadi sebegitu tadi. Gitu. Alhamdulillah. Sebab tu ada kalanya orang tak tahu apa yang dialami oleh seseorang tu. Khususnya orang agama lah, penceramah ke. Adakah dia menyambung nyawa dia nak sampai sini? Adakah orang tak tahu? Adakah ada syaitan yang berbentuk manusia yang mengganggu? Ada. Begitu. Tapi ala kulli hal tak apa, ujian daripada Allah. Nama pun kita belajar kitab ni sekarang perbahasannya begini. Jadi kata pengarang, tadi kita sebutkan hidayah berbentuk dua tadi, umum dan khusus. Ulama bagikan begini bang. Hidayah berbentuk umum
iaitu hidayah berbentuk ilham ke dalam hati manusia. Jadi tak ada siapa pun dalam dunia ni yang tak dapat perkara ini. Tak ada siapa pun dalam dunia yang tak dapat perkara ini. Ilham yang buat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah berbentuk akli, yakni akal. Jadi itu disebutkan, bila disebut akal ini, ya, akal ini boleh beza antara baik dengan buruk. Gitu. Dia boleh beza baik dengan buruk. Yang ketiga, hidayah berbentuk panca indera. Hidayah berbentuk panca indera, yakni mata, telinga yang mendengar, mata yang melihat, kaki yang melangkah, tangan yang melakukan kerja, menghulurkan sesuatu dan sebagainya, melakukan pekerjaan dan sebagainya. Jadi hidayah berbentuk umum itu yang terbahagi kepada tiga ini, iaitu melalui ilham daripada Allah ataupun melalui perantaraan malaikat, akal yang waras yang boleh fikir mana baik mana buruk, dan juga hidayah berbentuk panca indera ini, maka semua manusia dah dapat. Semua manusia dapat. Cuma hidayah yang berbentuk khusus ini yang manusia kena kejarkan. Iaitu hidayah berbentuk khusus yang apa maksud dia? Hidayah yang pertama, bagi orang yang belum masuk Islam atau belum memeluk Islam, hidayah berbentuk diniyah, hidayah agama, beragama, kan? Yang belum Islam, hidayah yang khusus yang perlu dia dapat adalah berbentuk hidayah diniyah, beragama, makna Islam. Itu ada kalanya orang tak dapat lagi, yang belum Islam, Namun kita yang dah Islam dah dapat tak hidayah umum ni? Tiga-tiga ni dah dapat. Akal Allah beri, boleh beza baik mana buruk. Panca indera yang Allah beri, boleh lihat perkara yang baik, dengar perkara yang baik, tutur perkara yang baik, buat perkara baik dengan tangan, langkah dengan kaki kita dengan langkah yang baik. Di situ Allahu Akbar. Dan juga itu secara umumnya. Namun secara khusus, tadi yang kita sebutkan, secara hidayah diniyah. Yang kelima, iaitu hidayah khusus tu, yang kelima pada hidayah khusus disebut hidayah taufiqiyah, kekuatan untuk buat taat dan kekuatan nak tinggal maksiat. Di situ nanti dia akan disebutkan dalam kitab kita ni. Kita tengok, wa hadzal ba'its min junudillahi al-batinah wa huwa min nafahatil inayatil wa a'lamil hidayah wa kathira ma yuftahu bihi 'ala al-'abdi 'inda at-takhwifi wa targhibi wa tashwiq wa 'inda an-nadhari ila ahli Allah ta'ala wan nadhari minhum wa qad yaqa'u biduni sabab. Tadi bila teringat yang kejadian yang berlaku tadi tu, baru ni bila berkumpul dengan guru-guru, para tok-tok guru, para sahabat-sahabat yang dalam bidang dakwah juga, bukan benda-benda macam ni kadang-kadang bukan kita seorang je kena. Bukan seorang je. Kalau ada waktu saya katakan tadi, bila berlaku tu macam kita tersedar balik. Kan tak buat apa-apa pun, kalau nak diuji macam tu, diuji. Tapi itulah moga Allah selamatkan. Macam mana guru saya, antaranya Ustaz Azhar Hashim, pernah di dalam perjalanan beliau nak pulang, tak silap saya, beliau cerita, beliau cerita dikejar oleh kereta yang tak tahu dah apa sebab, kan. Kemudian Masya Allah, dia berhenti, kereta tu berhenti, dia pun seorang. Dia seorang. Orang tu bangsa tak payah nak cakap lah, faham sendirilah. Ni bukan kira bangsa, kira apa. Yang saya tadi Melayu. Dia bukan kira bangsa, tuan-tuan. Dia kalau orang dah tak ni, tak betul, dia memang begitu. Tadi orang tu keluar dengan besi. Jadi kata itulah, dengan izin Allah, tuan guru saya tu pergi dekat orang tu dan dia tanya kenapa, sambil dia tepuk tangan dada orang tu.
Dia tepuk dada orang tu, terjatuh besi tu. Padahal tak ada apa-apa. Tok guru ni kadang-kadang, ialah kadang orang nak diuji tu begitu kadang-kadang. Jadi itulah, subhanallah, saya teringat tadi tu. Jadi kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan, jin dan juga manusia. Baik. Sebab kalau syaitan jin kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni kan, syaitan manusia ni lain pula dia punya tu. Gitu. Baik. Jadi kata pengarang, dan dorongan ini merupakan salah satu daripada segala tenteranya Allah Subhanahu wa taala yang batin lagi tersembunyi. Bila sebut batin, yang ini tersembunyi. Dan ia merupakan hembusan-hembusan inayah, yakni pertolongan, kepedulian Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekiranya seseorang itu dapat dorongan seumpama, maka dia ni sebenarnya sedang dibantu oleh Allah, didorongkan kepada kebaikan, yang mana hidayah itu ataupun dorongan itu merupakan salah satu daripada tentera-tenteranya Allah yang tersembunyi. Doesn't mean kena ada batalion yang datang, tak. Petunjuk itu sendiri merupakan salah satu daripada tentera-tenteranya Allah Ta'ala. Dan kebanyakan barang inayah dan hidayah yang membukakan hati dengannya ke atas hamba ketika takhwif, terancam, menakutkan, diberi peringatan, taghrib, dorongan atau keinginan untuk berbuat kebaikan, ibadah. Ada kalanya begitu. Perjalanan kita nak menuju Allah Ta'ala ni, ada kalanya perasaan takut, perasaan terancam, perasaan pelbagai. Ada juga perasaan yang muncul seumpama taghrib, yakni dorongan. Kita rasa terdorong. Contohkan bulan Ramadan ni kan, tiba-tiba kan nak dekat Ramadan ni kan, tiba-tiba hati dia rasa sayu. Dia kata Ramadan kembali semula. Begitu. Dia rasa bila dia dengar, contoh dia dengar azan ke, dia dengar kuliah ke dan sebagainya, dia rasa teringin, dia rasa terdorong untuk buat ibadah. Ramadan kembali lagi ni. Moga-moga semuanya tak seperti yang pernah berlaku. Contoh kita tak dapat nak imarahkan masjid surau dan sebagainya. Jadi dia teringat, dia terkenang kembali. Dan tashwiq, apa makna tashwiq? Kerinduan untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia rasa ada kalanya pernah kita bertemu dengan satu hamba Allah yang masa dalam flight tu, bila dia tengok kita tu, dia teringat, dia kata zaman dia kecil-kecil dulu. Dia kata dulu atuk dia selalu bawa dia ke majlis ilmu. Dia ingat masa ni macam abang masa kecil-kecil ni kan, anak dia kan, dia teringat, dia kata dia teringat tok dia pernah bawa dia dalam majlis ilmu, pengajian, dengar apa. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup dia tu ada benda yang berlaku, mungkin hanyut dan balik kan. Kemudian subhanallah, Allah Ta'ala lah semata-mata yang memberi petunjuk. Lepas kejadian, lepas tak berapa lama, tengok ada perubahan dari sudut menutup aurat dan sebagainya, kan? Akhirnya berkahwin dengan orang yang baik, jadi boleh bimbing dia. Subhanallah. Jadi ada kalanya kita tak tahu perkara-perkara ini. Kita tak tahu. Yang penting maknanya di mana sahaja kita usaha untuk mendapat pelajaran dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia teringat perasaan yang dia rasakan walaupun ketika itu masih dia kecil. Maknanya begitu. Jadi dia rasa nak kembali kepada Allah, rindu nak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia kata apa? Wan nadhara minhu, apa nama? Wa inda an-nadhari ila Allah, ila ahli Allah taala wan nadhari minhum. Dan ketika melihat kepada ahli Allah taala, apa makna ahli Allah taala ni? Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah ni kata Said Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, dia ada 4 kategori, 4 golongan. Pertama, dia tahu dia wali Allah dan orang pun tahu dia wali Allah. Maknanya yang masyhur, terkenal di kalangan kekasih-kekasih Allah. Macam pengarang kitab ini sendiri, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Masya Allah, terkenal kewalian beliau, kedudukan beliau di situ.
Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dawi. Itu antara-antara yang terkenal dengan kewalian. Subhanallah. Dan ramai lagi, Syekh Ahmad Ar-Rifai dan sebagainya. Itu antara yang terkenal, wali-wali Allah, kekasih Allah. Dia tahu dirinya wali dan orang pun tahu, masyhur. Yang kedua, dia tahu dirinya wali, orang tak tahu. Maknanya dia tahu kedudukannya di sisi Allah, namun orang tak tahu, disembunyikan daripada manusia. Ada kalanya orang yang nampak pekerjaan biasa saja, bukan nampak seperti ilmuwan ke, tok guru dan sebagainya, nampak macam biasa saja, tapi di sisi Allah luar biasa. Dia tahu, namun orang tak tahu. Di situ ada kategori yang orang tahu tapi dia tak tahu, dia sendiri tak tahu kedudukan dia. Macam Syekh Abdul Rahman Bajan Haban, seorang wali Allah yang dia tak tahu yang dirinya wali, kerana dia ni diangkat darajat kerana bersabar dengan isterinya teruk sangat melayan dia, teruk sangat, maki hamun tak usah cerita, halau pun berkali, kan? Tetapi dia bersabar, dan dia pun tak tahu dirinya seorang kekasih Allah. Orang tahu. Ada kisah yang panjang mengenai Syekh Abdul Rahman Bajan Haban. Nanti ada rezeki kita kisahkan tentang beliau. Kisah seorang wali yang diangkat darajat di sisi Allah lantaran kerana isterinya. Isteri. Benda ni bukan gurauan, ni memang betul-betul ada dalam disebut. Kisah nyata. Saya pun ada ziarah maqam di Hadramaut. Di situ. Yang keempat, dia tak tahu dirinya wali Allah, orang pun tak tahu. Orang tak tahu, dia pun tersembunyi, dia sendiri pun dia tak tahu. Allahu Akbar. Begitu. Sebab tu dalam kitab ini disebutkan ada kalanya orang dapat petunjuk daripada Allah, kerana apa? Dia dilihat oleh kekasih Allah. Kenapa antara sebabnya? Antaranya bang, sebabnya antaranya orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah ni, hati mereka ni 24/7 dengan Allah. Hati mereka ni 100% dengan Allah. Jadi hati yang 100% dengan Allah, bila mereka contoh, sama ada, dia ada dua dalam kitab kita sebut, dan ketika melihat kepada Allah, kepada ahlillahi ta'ala, dan juga ketika dilihat oleh mereka, dia ada dua bang. Satu, orang tengok kepada si kekasih Allah tu. Orang yang tengok individu seseorang ni, dia melihat kepada seorang wali Allah, ataupun wali Allah itu sendiri yang melihat kepada orang tersebut. Dia ada dua. Azan dulu, kita boleh sambung sikit lagi. Berapa bulan? 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata pengarang kitab kita, ada kalanya orang mendapat hidayah daripada Allah berkat melihat kepada orang yang soleh, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Itu antaranya. Ada juga yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan berkat dilihat, ya. Jadi tuan-tuan perasan tak, ada dua, ya, melihat dan dilihat. Nampak, ya? Tuan-tuan nak faham begini, tengok kisah Nabi Musa alaihi salam. Kan dalam Quran dia disebut, ya, bahawa baginda Nabi Musa minta untuk bertemu dengan Allah. Betul? Tapi Allah tak izinkan. Allah hanya izin dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada, ya. Ini termaktub di dalam Quran, yang mana Allah berfirman yang Nabi Musa dapat dengar kalam Allah yang qadim, yakni Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah Toha, Surah Toha ayat 114. Disingkap hijab, dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Namun baginda Nabi SAW dijemput. Allah yang perintah untuk jumpa. Nampak tak? Boleh faham, nak bagikan, nak faham melihat dan dilihat, ya. Bagi orang yang melihat pun dapat kebaikan, dia bertemu dengan orang soleh. Ada kalanya kita boleh rasa sendiri benda tu. Kita bertemu dengan seorang orang yang dekat dengan Allah, kita dapat rasa haibah yang Allah kurniakan kepada dia. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Apa antara tanda dia? Kita tengok dia, kita ingat Allah. Kita tengok dia, kita ingat Allah. Kita tak ingat benda lain. Kita tengok dia. Tetapi yang terlebih istimewa, dia yang melihat kepada kita, ya. Orang yang dekat dengan Allah tadi, ya bang, dia tu pandang kepada kita, sedang hati dia bang 100% ingat kepada Allah. Nampak tak? Jadi image being captured, ya, hingga apa? Itu yang disebutkan, ya, melihat satu, dilihat tu lebih utama. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, untuk kita dapat fahami dengan lebih. Dan ada kalanya dorongan itu berlaku tanpa sebab tertentu. Ada tak orang tiba-tiba tak semena-mena dia berubah? Tak ada berlaku, dia tak sakit apa, tak ada ahli keluarga dia yang meninggal dunia, dia tak jatuh miskin pun bang. Tak ada sebab. Tapi sebab dia apa? Dipancarkan, di apa kata, hati dia di apa, macam umpama apa, spotlight. Kalau zaman saya dulu dia kata apa nama tu, spotlight stadium Shah Alam, zoom macam tu kan. Angin tak ada, ribut tak ada bang, zoom daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia boleh berlaku tak ada sebab. Dia tak duduk masjid ke, dia tak pergi surau ke, dia tak dengar, tapi boleh tak? Jadi boleh berlaku petunjuk daripada Allah tu berdasarkan seumpama. Nampak tak? Jadi di sini kita dapat fahami bahawasanya, ya, bila seseorang itu dia nak mendapat kebaikan, petunjuk, maka diberikan hidayah kepadanya untuk dia kembali kepada Allah, tinggalkan dunia. Maksud tinggal yang seperti saya sebutkan tadi, bukan dia berhenti kerja dan sebagainya, tapi bukan matlamat je lagi. Dia cari cara bagaimana dia nak dekatkan diri pada Allah. Sudah barang tentulah pergi ke rumah-rumah Allah, cari orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, mengaji kitab-kitab Allah, mengaji kitab-kitab ulama-ulama yang Allah Ta'ala pilihkan untuk dia dapat pedoman bagaimana nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah jalan yang pertama. Jalan yang pertama untuk orang itu mendapat petunjuk. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis disebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah bagi dia faham ilmu agama. Nak faham ilmu agama, permulaan dia, sequences of event dia adalah hidayah itu sendiri. Hidayah tercetus untuk dia datang nak mengaji. Di situ bukannya saja-saja, dan seterusnya
dia mendalami dan memahami dan kemudian beramal dengannya, ikhlas di dalam hatinya, dan kemudian sekiranya Allah Ta'ala berikan dia keupayaan untuk menyampaikan ilmu, maka dia menyampaikannya dengan ikhlas hati semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, muslimin muslimat, kita dah nak masuk kepada Ramadan. Jadi begitulah, nak masuk Ramadan ni, moga kita benar-benar dalam mood bersedialah. Saya tak cakap orang lain, saya cakap pada diri saya sendiri dan tuan-tuan secara umumnya, agar kita bersedia pada mood Ramadan ini. Dah kena prepare lah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita kepada Ramadan. Bukankah kita berdoa sejak daripada Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masa Sya'ban pun kita tetap doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Moga-moga sampai kita kepada Ramadan. Ada kalanya mungkin kalau tuan-tuan kehidupan kita sehari-harian, ada tak peristiwa-peristiwa yang mungkin menyebabkan kita secara adatnya tercabut nyawa kita, tetapi Allah masih panjangkan nyawa kita. Jadi tentu dia ada hikmahnya. Hikmahnya adalah Allah nak beri peluang kepada kita untuk lebih dekat padanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala berikan apa dia? Allah ampunkan dosa, Allah tingkatkan darjat, Allah bebaskan daripada api neraka berkat Ramadan yang mulia yang bakal kita tempuhi nanti insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan saya ucapkan. Mudah-mudahan kita semua berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi kuliah saya difahamkan tazkirah malam tak ada Setialam, Masjid Setialam. Jadi bulan depan kita tak jumpalah, tapi tak apa, saling doa-mendoakan panjang umur. Syawal nanti kita jumpa. Tak tahulah tuan-tuan raya sebulan macam mana, sebulan raya ke, kuliah tak ada ke, tu saya tak sure lah. Tapi saya ingat dah bulan 5 tu, minggu ketiga Ahad tu, dah nak habis Syawal lah tu. Jadi insya-Allah kita bertemu pada bulan 5 lah insya-Allah, biiznillah. Panjang umur bertemu lagi, saling doa mendoakan tuan-tuan. Saya tadi ikutkan hukum adatnya tak boleh sampai sini. Hukum adatnya memang tak boleh sampai. Ada orang diuji nak pergi kuliah, ada orang nak uji nak balik daripada kuliah. Jadi ini berkat tuan-tuan ni, tuan-tuan yang mendoakan sampai saya selamat, alhamdulillah. Banyak-banyak kita berdoa, Allah lindungi kita dunia sementara lagi di akhirat sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamal wa fi ridha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa futuhal 'arifin wahdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.